Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kita belajar chapter 2 financial analysis ya. Dalam chapter ni student perlu tahu beberapa perkara. Yang pertamanya adalah memahami tentang financial statement, which is income statement dan balance sheet. So basically ini adalah revision daripada subjek perakaunan. Cuma dalam konteks finance, kita melihat financial statement ini dari segi bentuk yang lebih luas dan macam mana kita menggunakan financial statement ini untuk membuat calculation financial ratios. Okey, yang keduanya adalah memahami basic things about taxes lah. Yang ketiga adalah boleh calculate financial ratio and make comparison and also analysis. Dan yang terakhir sekali adalah understand the basic concept of sources and uses of fund. Okey, kita pergi kepada financial statement. Kita akan sentuh dua financial statement yang utama, iaitu income statement dan balance sheet. Sebagai revision, income statement adalah dipanggil juga profit and loss statement ataupun statement of revenue and expenses. Ya, statement ni basically fokus kepada company revenue ya, dan juga expenses during particular period. Biasanya income statement dengan balance sheet ni kita buat on yearly basis. Yang kedua adalah balance sheet. Balance sheet ni adalah penyata keuangan yang menunjukkan tentang company asset, liabilities dan juga shareholders equity. Okey, seterusnya kita tengok income statement. Secara umumnya, income statement dia ada sales, kemudian tolak belanja-belanja, expenses, dan kita akan dapat profit. Ya, di mana sales ni dikenali juga sebagai revenue. Di mana expenses pula terbahagi kepada beberapa perkara, iaitu yang pertamanya adalah cost of goods sold, yang pertama, kemudian operating expenses, ya, kat sini adalah item-item dia, seperti marketing, administrative cost, kemudian yang ketiga adalah financing cost. Financing cost ni adalah bayaran interest kepada pinjaman dan sebagainya. Yang ketiga dan yang terakhir sekali adalah expenses dalam bentuk cukai. Okey, kalau kita lihat kepada income statement, ya, item-item dia yang lebih banyak lagi, dia bermula dengan sales ataupun kita kenal juga sebagai revenue. Kemudian tolak kepada cost of goods sold. Cost of goods sold ni adalah cost yang melibatkan barang-barang ataupun services yang kita jual kepada customer. Apabila sales tolak dengan cost of goods sold, kita akan dapat gross profit. Bila dapat gross profit, kita tolak dengan operating expenses. Operating expenses ni pun ada macam-macam lah. Sewa kedai, bayar gaji, cost of entertainment, antaranya. So, bila gross profit tolak operating expenses, kita akan dapat operating income ataupun EBIT. Earning before interest and taxes. EBIT ni adalah earning before interest and taxes. Maksudnya adalah pendapatan sebelum syarikat membayar interest dan juga cukai, EBIT. Ya? Kemudian, tolaklah interest expenses. Dapatlah earning before taxes. Ya? EBT. Tolak income tax. Dapatlah earning after taxes. Ya? Kalau syarikat yang besar ada stok, dia bayar dividen kepada preferred stockholders dulu. Barulah dia dapat net income available to common stockholders. Tetapi kalau syarikat-syarikat kecil, ya, dia hanya sampai sini saja. Ya. Syarikat yang tak ada stok, dia akan sampai sini sajalah, tak adalah yang bawah tu. Okey.
So, sebenarnya income statement ni kita boleh bahagikan kepada dua aktiviti. Dua aktiviti yang utama. Yang mana kalau kita tengok daripada sales dan revenue ni sehinggalah operating income, ini dipanggil sebagai operating activities. Ya. Maksudnya aktiviti-aktiviti yang melibatkan kepada operasi syarikat. Ya. Manakala di bahagian bawah ni interest expense, di mana ini adalah interest expense ni kita bayar interest untuk loan. Loan. Sampailah net income available to common stockholders dikenali sebagai financing activities. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan keuangan. Ya. Loan adalah keuangan. Income taxes adalah aktiviti keuangan. Dan stock dividend dan juga pembayaran kepada common stockholders tu adalah aktiviti keuangan. Okey, selepas income statement kita pergi kepada balance sheet. Ya, ingat balik balance sheet dia ada bahagian kiri dan bahagian kanan. Ya. Tapi apa yang balance sheet sebenarnya memberitahu kita? Balance sheet menunjukkan apa yang syarikat ada, milik dia, dan apa yang dia hutang, dan berapa banyak shareholder dah pinjamkan duit kepada syarikat tersebut. Ya. Jadi formula balance sheet asset yang mana ni duduk sebelah kiri, ya, sama dengan liabilities, hutang-hutang, dan shareholders equity. Yang ini duduk sebelah kanan. Ya. Okey, kita pergi kepada lebih details lah balance sheet. Sebelah kiri, ya, kita ada current asset, yang mana di bawah current asset tu kita ada cash, kita ada marketable securities. Marketable securities ni adalah aset dalam bentuk jangka pendek lah. Kita laburkan kepada saham jangka pendek. Account receivable, jualan secara hutang kepada customer kan, yang sepatutnya kita terima tapi belum terima lagi, dimasuk account receivable. Kemudian inventories adalah stok. Kemudian prepaid expenses, belanja-belanja yang kita bayar dulu, belum guna tapi kita bayar dulu, itu adalah current asset. Kemudian fixed asset. Fixed asset adalah aset yang jangka panjang, yang lebih daripada setahun. Contohnya mesin, equipment, building, ya, sewa tanah. Other asset ni adalah aset-aset selain daripada current asset dan juga fixed asset. Contohnya seperti investment dan juga patents. Patents ni basically macam logo kan, logo McDonald. Logo McDonald, ada satu syarikat nak buat permainan letak logo McDonald, jadi dia beli patent dengan McDonald. Jadi McDonald dia dapat duit patent. Itu termasuk dalam other asset. Okey, sekarang kita tengok sebelah kanan pula, current liabilities. Liabilities ni selain kata lain daripada liabilities ni adalah hutang. Hutang. Account payable, account yang sepatutnya kita bayar kepada supplier tapi kita belum bayar lagi, hutang. Kemudian accrued expenses, belanja-belanja yang dah berlaku tetapi kita belum bayar. Short term notes, notes ni adalah hutang, ya, bukan nota yang kita ambil kat dalam kelas tu, ya. Short term notes ni adalah hutang jangka pendek. Kemudian kita ada long term liabilities, iaitu hutang-hutang jangka panjang yang lebih daripada 1 tahun. Dipanggil long term notes. Mortgages ni adalah hutang beli bangunan, bangunan kedai.
Kemudian kita ada equity. Equity ini adalah pelaburan yang orang lain letakkan di dalam syarikat tersebut. Preferred stock, ya, common stock, paid in capital ni daripada pemilik perniagaan lah, ya, dan juga retained earning yang didapatkan daripada lebihan income statement tadi. Okay, jadi so basically balance sheet ini adalah dia punya explanation untuk setiap satu lah, ya? Explanation untuk setiap satu. Awak boleh baca daripada slide, ya? Basically ulangan daripada apa yang saya explain tadi. Okay, kita nak tahu tentang book value dengan market value. Apa beza antara kedua ni, ya? Book value, kata nama book value, nilai buku, dia berdasarkan kepada nilai sebelum ini, historical value. Macam mana tu? Contoh, calculated as the difference between a company's total asset and total liabilities. Okay, total asset and total liabilities ni di dalam kunci kira-kira kan, balance sheet. Okay, balance sheet. Balance sheet ni kita buat biasanya at the end of the year. Yeah, end of year. So basically kalau misalnya kata tahun 2019, ya, kita buat Disember 2019. Perkara item-item ni dah berlaku di sepanjang tahun 2019, tetapi kita hanya rekod pada bulan Disember. Jadi nilai dekat dalam balance sheet ni adalah nilai yang sebelum ni. Sebab tu dipanggil historical value. Contoh, contoh company XYZ, dia ada total asset 100 juta. Dia ada total liability 80 juta. Jadi book value untuk syarikat tu adalah asset tolak liability, ya. 100 tolak 20, 100 tolak 80, ya, dapat 20 juta. Jadi ini adalah book value syarikat tersebut, ya. Maksud dia apa? Kalau company ni jual dia semua aset dia dan bayar liability dia, dia ada nilai sebanyak 20 juta lagi. Itulah nilai buku dia. Okey, apa limitation book value ni? Book value can only be known after financial reporting. Maksudnya hanya kita dapat tahu pada akhir tahun 2019. Kerana financial statement tu berdasarkan kepada nilai book value ni berdasarkan kepada penyata keuangan tadi. Penyata keuangan itu dihasilkan pada akhir tahun. Jadi it's not very useful for businesses to rely heavily on human capital, ya. Jadi dia tak boleh, benda yang dah lepas kan, dia tak boleh nak buat apalah, ya. Okey, kita tengok pula apa perbandingan dia dengan market value. Kita panggil market, pasaran, ya. Nilai pasaran. Jadi nilai pasaran ni dia represent value of company according to stock market. Apa yang berlaku sekarang. Kalau kita tengok stock market, dia harga dia berubah-ubah setiap hari, even kadang-kadang setiap minit, kan? Jadi ia adalah nilai yang paling terkini. Okay, market value is calculated by multiplying a company's outstanding shares by its current market price. Outstanding shares ni atas berapa jumlah share yang dia ada. Ada 1000 ke, sejuta ke, jumlah share lah. Current market price adalah harga yang dalam stock market tu, ya. Biasa dia quote dalam nilai wang lah kan, nilai RM ke, kalau Malaysia RM, kalau US dollar, berapa. Jadi bila darabkan, yes, contoh company XYZ is trading at 25% per share pada waktu tu dan ada 1 juta shares outstanding. Jadi company's market value is 25 million, ya. Okay.
Okey, seterusnya kita pergi kepada cukai ataupun taxes. Apa dia cukai? Cukai adalah compulsory contribution to state revenue levied by the government on workers' income and business profits or added to the cost of some goods, services and transactions. Okey. Cukai ni adalah pendapatan negara. Ya, pendapatan negara yang dikutip oleh kerajaan untuk daripada pendapatan pekerja-pekerja ataupun syarikat-syarikat yang berniaga dikenakan cukai atas perniagaannya. Kemudian ada juga cukai untuk barangan ataupun perkhidmatan ataupun apa-apa transaction. Ya. Okey. Perlukah kita kepada taxes? Negara perlu kepada taxes supaya negara boleh membangun. Membangun maksudnya negara juga dia ada bermuamalat, kita panggil transaksi ekonomi dia perlu dijanakan supaya ekonomi itu dia memberi manfaat kepada rakyatnya. Jadi dengan cukai ini memastikan bahawa ekonomi itu sentiasa bergerak, berjalan dan manfaatnya tu dapat dinikmati oleh rakyat. Okey. Malaysian Corporate Income Tax Rate untuk tahun kebelakangan ini 2019 dan 2020 adalah corporate tax di-charge sebanyak 24%. Dan 24% ni setelah di-charge atas income bersih, ya, net income. Jadi tolaklah all the expenses, semua profit tu yang di-charge 24%. Ya. Tapi untuk syarikat yang kecil-kecilan, small and medium enterprise, kalau modal 2.5 juta dan ke bawah, dia dikenakan 17% on the first 500,000 and 25% for the balance. Maksudnya, kalau dia dapat profit 500,000 dan ke bawah, dia kena charge 17%. Kalau atas daripada 500,000, dia akan kenakan 25%. Ya, okay. So basically, example ni awak boleh tengok macam mana nak kira taxes ni dia letak dekat bawah sekali. Ya, letak dekat bawah sekali. Di mana ini adalah income yang akan dikenakan cukai. Ya, mengambil kira 24%. Ya, income sebelum tax adalah 7.86 million kali dengan 0.24 sebab 24%. Ya, 24% bila kita convert jadi 0.24 dapatlah amount sebegini. Ya, okey. Okey, jadi ni untuk part yang pertama. Kita akan sambung pada slot yang kedua.